Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat wal mujahidina wal mujahidat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT sebab kita bertemu lagi pada malam yang berbahagia ini di Baitullah, di masjid yang serba indah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat serta dilimpahi rahmat seisi keluarga, dan Allah Ta'ala memberikan kita rezeki, yakni rezeki masa kita pada malam ini untuk sama-sama kita berbincang, bermuzakarah di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi saham yang terbaik kepada kita untuk bertemu dengan Allah SWT di suatu masa kelak, insya-Allah. Okey, pada malam yang berbahagia ini, insya-Allah kita sambung lagi pembelajaran kita di dalam kitab Tajwidul Quran Rustam Usmani. 2 minggu yang lepas kita dah masuk dalam tajuk hukum isti'azah yang lepas lah. Cuma yang lepas kita dah masuk, mungkin tak ramai. Tapi hari ini insya-Allah saya ulang sepintas lalu di bawah tajuk hukum cara bacaan dan hukum tu. Kalau dalam kitab baru dia tulis hukum al-isti'azah kalau kitab baru. Kalau yang cetakan yang lama sikit dia tulis itu hukum cara dan hukum dan cara kalau tak salah saya. Tapi tak apa, benda yang sama, cuma dia ada benda yang sama, penulis pun samalah, cuma dia ada ubah sikit untuk buku yang baru, kitab yang baru. Okey, saya ulang sepintas lalulah, iaitu hukum al-isti'azah. Kalau kitab baru muka surat 28. Kalau kitab lama tak silap saya 27. Betul bang? Okey. Dia beza tak banyaklah, ada sikit ayat macam itulah perbezaan sikit dia. Okey, saya ulas sepintas lalu kalau untuk kita ketahui, sedia maklum, al-isti'azah ni apa dia? Isti'azah ni adalah kalimah ataupun bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang sering kali kita bacalah. Tapi ada dibahaskan di dalam ilmu tajwid. Di dalam kitab-kitab tajwid ada dibahaskan perbahasan dan perbincangan serta hukum dan cara bacaan al-isti'azah ni.
Biasa kita kalau orang Melayu dia tak panggil al-isti'azah, dia panggil a'udzubillah je. Dia ambil kalimah tu kan. Kalau bismillahirrahmanirrahim tu basmalah. Kalau dalam bahasa kitabnya kita panggil bismillah je. Pun boleh juga, tak ada masalah. Huruf kita ataupun suasana kita. Tapi kalau dalam perbincangan ataupun dalam kitab, kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni dipanggil al-isti'azah ataupun at-ta'awuz. Kalau bismillahirrahmanirrahim tu dipanggil basmalah namanya. Macam yang kita bincangkanlah sebelum ni. Kalau subhanallah tu tasbih. Alhamdulillah tu apa dia? Tahmid, kan? La ilaha illallah tahlil, kan? Allahu akbar takbir. Tu nama-nama dia kan. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim basmalah. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-isti'azah ataupun at-ta'awuz. Jadi dalam kitab ni dibincangkan hukum dan cara membaca al-isti'azah. Ketika mana? Ketika kita nak baca Al-Quran. Cumanya kalimah ni seperti kita katalah, secara umumnya kita biasa sebut kalau berlakunya kilat dan petir. Secara automatik kan. Kilat samboi bunyi deng, auzubillahi minasyaitonirrajim. Biasanya lah kan. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah kan. Pun boleh juga kan. Alhamdulillah lah kita sebut kalimah yang baik, kita mohon perlindungan. Kalau dalam Al-Quran ada 2 surah yang dipanggil surah Mau'izatain. Iaitu surah apa? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kerana apa? Dia dimulakan dengan Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin binnas kan. Jadi 2 surah terakhir lah. Surah yang ke-113 dan surah yang ke-114. 2 surah ni yang di mana kalau boleh kalau dikatakan surah sebagai pelindung Mau'izatain. 2 surah yang pelindung. Okey. Isti'azah menurut bahasa berlindungan. Ini dari dalam kitab tu. Bahasanya apa? Berlindungan. Minta perlindungan. Isti'azah menurut dari sudut bahasa. Menurut istilah ilmu tajwid, lafaz yang menghasilkan perlindungan Allah daripada syaitan yang dilaknat. Ini apa dia? Lafaz yang menghasilkan perlindungan Allah daripada syaitan yang dilaknat. Kerana apa? Dalam lafaz al-isti'azah ni, kita minta berlindung kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ni, a'udzubillah aku berlindung kan? Mohon perlindungan. A'udzubillah dengan Allah. Kita sebut nama Allah kan? Minasyaiton daripada syaitan. Dekat situ kita ada sebut nama syaitan tu sebab kita minta lindung kepada Allah daripada syaitan tu maksudnya gangguan syaitan. Minasyaitonir rajim. Yang direjam atau yang dilaknat. Jadi dekat situ kalau kita lihat dia, kalau kita kata kalimah ni sebagai doa perlindungan. Khusus doa tu kita minta berlindung dengan Allah daripada siapa? Syaitan. Kerana apa? Kerana syaitan ni dia ada SOP dah dengan Allah Ta'ala. Sebelum dia diturunkan ke dunia sebab dia nak ganggu anak cucu Nabi Adam sehingga hari kiamat. Dia ada MOU dah dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala perkenankan. Tapi dia tak boleh ganggu. Siapa dia? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh lah kan. Kalau kita lihat adalah dunia kisah dia kan. Jadi maksudnya syaitan akan mengganggu kita 24 jam. Tak kira di mana, hatta di dalam solat pun dia ganggu. Itu kadang terlupa rakaat tu kadang kan. Terlupa barang letak dekat mana, ingat ketika dalam solat. Sebab tu kadang orang kata kalau lupa letak barang kat mana, solat. Kan? Solat 2 rakaat. Itu mungkin kita minta dengan Allah Ta'ala kan. Tiba-tiba jumpa kan.
Kita lupa nak sebut, tiba teringat dalam solat. Sama macam tu sekali dalam solat pun dia ganggu, apatah lagi di luar solat. Jadi syaitan ni memang kerja dia diganggu anak cucu Nabi Adam. Jangan kita marahlah. Memang tu kerja dia. Jadi bagi kita anak cucu Nabi Adam ni dan umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ni, kita perlu bersedia membina perisai. Membina perisai. Dan kalau kita lihat di sini, isti'azah juga dikenali ta'awuz. Maksudnya samalah kalimah tu. Cuma kalau kita lihat dekat sini, kenapa kita kena baca al-isti'azah ni? Kerana dalam kitab tu, di antara firman Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada perintah. Perintah Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad dan dirakamkan di dalam Al-Quran. Dalam surah apa? Surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 tu ayat yang ke-98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ini dalil di dalam Al-Quran, kalau kita dalil naqli lah, yang mengatakan bahawasanya, erti dia, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah dari godaan syaitan yang direjam. Maksudnya apa? Allah Ta'ala suruh kita, umat Nabi Muhammad ni, nak baca Al-Quran, sebelum baca, mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maksudnya, perintah tu ada, dirakamkan di dalam Al-Quran. Jadi sebelum kita baca lah, sebelum kita baca. Cumanya kalau kita dah panjang, ayat panjang tu kita berhenti sekejap tu, tu nanti dia bahaskan lain. Cumanya kita nak mula baca Al-Quran ataupun kita nak mula baca surah-surah dan sebagainya, nak mula baca, mulakan dengan kalimah al-isti'azah. Jadi ayat tu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tu ada di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Surah apa? Surah Lebah. Bukan Lebah. Surah apa ni? Kalau kita kata Lebah lah. An-Nahl. An-Nahl lebah, An-Namlu semut, Al-Ankabut labah-labah. Ini An-Nahl lebah, surah lebah. Okey. Jumhur ulama berpendapat, okey, sebelum tu perlu diingat benda ni kita dah bincangkan 2 minggu lepas tak apa, imam ada kan, ada beberapa orang. Al-isti'azah ni, kalau kita kata lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni, dia bukan ayat Quran Dia beza dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma perintah untuk kita melafazkan a'udzubillah tu ada dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam mushaf Al-Quran, tidak ada pun kalimah a'udzubillah ditulis. Tak ada kan? Semuanya bismillah dulu. Tetapi perintah untuk kita baca ada dalam Al-Quran. Kerana lafaz yang kita baca, yang terpilih adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma ayat Quran ni fa'idza qara'tal Quran. Maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'iz. Dekat situ. Fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Maka mohonlah perlindungan. Jadi kalimah tu seolah-olah macam kalimah a'udzubillah, tapi dekat situ perintah untuk membaca. Jadi isti'azah ni dia bukan ayat Al-Quran, cuma perintah untuk kita lafaz baca tu ada di dalam Al-Quran. Okay. Jumhur ulama berpendapat hukum membaca isti'azah pada ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran adalah sunat muakkad. Maksud hukum sunat muakkad ni kalau kita kata sunat yang dituntut lah. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Dia sunat, dia tak jadi wajib, tapi sunat yang dituntut. Jadi jumhur ulama ni, maksudnya jumhur ulama ni ulama yang semua bersepakat. Jumhur, makna katanya yang melebihi, kalau kita kata mudah katanya lah,
majoriti ulama mengatakan hukum membaca isti'azah ni pada ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran adalah sunat muakkad. Ada sebahagian ulama berpendapat hukum membacanya adalah wajib. Ini pendapat yang agak, kalau kita kata istilahnya syadid, keras sikit lah. Straight. Tapi cumanya pendapat yang kecil. Dia kata wajib, maksudnya bila nak baca tu memang kena baca. Kan? Kena baca. Kerana mereka berselisih pendapat pada kata kerja suruhan fasta'iz. Jadi pada kalimah tu saja mereka membahaskan bahawa ini perintah ni memang kena buat setiap kali. Wajib. Jadi dia kata fasta'iz ni artinya mohonlah perlindungan dalam ayat tersebut di atas. Jadi setiap kali nak baca ni jadi wajib. Ini pendapat ulama yang minoriti lah kalau kita kata minoriti. Tapi yang majoritinya mengatakan sunat. Jumhur ulama berpendapat, ini yang majoriti pendapat ulama berpendapat, kata kerja suruhan fasta'iz bukan suruhan wajib tetapi amat dituntut. Menurut pendapat ini meninggalkan bacaan isti'azah tidak berdosa. Jadi kalau dekat sini dalam kitab ni kalau kita lihat penulis dia tulis seolah-olah macam perbincangan fiqh kan. Jadi fiqh ni biasanya sebab tu dia orang tak ada masalah, dia orang bincang dia tak bergaduh pun. Cuma pendapat ni jadi kita nilai pendapat mana yang majority. Jadi kalau pendapat kita ditolak kita marah kan. Jadi mereka tak balah sebab bila pendapat tu diterima dapat dua. Pendapat yang ditolak dapat satu pahala. Sebab tu kadang ulama-ulama ni bila ada perbahasan dia berbahas dengan harmoni. Bila dia bagi satu pandangan, bila pandangan dia ditolak, dia sebut apa? Alhamdulillah. Kita pun pelik. Pendapat tolak alhamdulillah. Kan? Bila pendapat dia diterima, dia beristighfar, astaghfirullah. Kan? Kita kalau kita bagi pandangan dalam mesyuarat, pendapat kita diterima, itu yang best kan? Sebab pendapat kita diterima kan? Tapi bagi ulama-ulama ni, dia tak ada masalah, tidak ada berkecil hati. Sebab mereka yakin perbahasan tu dia ada manfaatnya kepada. Sebab tu khilaful ulama rahmatil ummah. Setiap perbezaan pendapat ulama tu dia ada rahmat kepada umat. Jadi jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh-gaduh. Jadi cumanya kita kalau dekat sini kita gunalah pendapat jumhur ulama. Okey. Jadi dia kata dalam kitab ni pendapat jumhur pun penulis tulis, pendapat yang wajib pun penulis tulis. Dia meraihkan. Di sini meraihkan ilmu, meraihkan ilmu. Okey. Jadi bila meninggalkan isti'azah itu kita tak baca, katakanlah tiba-tiba kita terus baca bismillah kan, maka tidaklah berdosa. Sebagian ulama berpendapat kata kerja suruhan fasta'iz adalah suruhan wajib. Okey, jadi yang mengatakan wajib tadi dia kata apa? Jadi menurut pendapat ini berdosalah bagi sesiapa yang meninggalkan bacaan isti'azah pada ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran. Cuma di sini Ibnu Sirin ulama ulama yang mengatakan wajib. Dia di antara ulama yang mengatakan membaca isti'azah ni wajib. Ibnu Sirin ulama yang mengatakan wajib membaca isti'azah berpendapat. Ini pendapat dia. Memadai membaca isti'azah sekali seumur hidup sebagai menggugurkan wajib. Maksudnya apa? Kalaulah orang tu dia kata, aku tak nak lah, aku nak guna jumhur. Tak baca pun tak apa, kan? Sepanjang hidup dia tu dia tak baca. Tapi nak gugurkan pendapat tadi, yang wajib ni kata, memadailah seumur hidup tu dia baca sekali. Dia nak melepaskan yang wajib tu. Tapi bagi kita, alahai, takkanlah seumur hidup sekali je baca isti'azah kan? Jadi bacalah banyak kali kan? Tapi cuma nak menggugurkan pendapat yang mengatakan wajib. Jadi ulama yang mengatakan wajib ni dia kata memadailah
baca sekali je dalam seumur hidup kan. Jadi tapi tak kalah sampai seumur hidup sekali kan kita baca kan. Tapi cuma dekat sini dia masih lagi dia ada kelonggaran lagi dekat situ. Jadi isti'azah ni mempunyai beberapa bentuk lafaz. Dan lafaz yang terpilih adalah ni lafaz dia yang selalu kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah lafaz al-isti'azah yang kita baca untuk memulakan bacaan Al-Quran. Walaupun kalimah isti'azah ni di dalam beberapa buku tajwid ataupun kitab tajwid ada beberapa banyak. Kalau seringkali kita pernah dengar lah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu biasa kan. A'udzubillahis samil alim minasyaitonirrajim pun ada kan. A'udzubillahi minasyaiton pun isti'azah juga. Ataupun paling ringkas dan paling pendek adalah a'udzubillah. A'udzubillah. Pun kadang kita pernah dengar juga kan. Na'udzubillahi min zalik. Dah dengar tak? Kan? Pun accident kita tengok kan. Na'udzubillahi min zalik. Kan? Na'udzubillah tu menunjukkan na'udzubillah tu tu dia tukar kami kan. Kalau ni aku ataupun saya. Dia kalau tu dia ada kaedah bahasa Arab lah. Tukarkan ganti depan tu. Jadi kalau untuk nak baca Al-Quran kita tak bacalah a'udzubillah saja. Kita baca dengan penuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalimah yang sempurna untuk setiap kali kita nak memulakan bacaan Al-Quran. Apa erti dia? Saya berlindung ataupun aku berlindung lah biasanya kan. Saya berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Ataupun kadang ada setengah terjemahan kadang daripada syaitan yang terkutuk. Syaitan yang direjam ni kalau kita lihat memang dia dilaknatkan, direjamkan. Cuma direjam kalau kita lihat syaitan direjam ni ada kalau kita tengok ambil daripada sirah sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam kan. Dekat mana? Dekat mana Mina kan? Yang mana dia nak pergi sembelih anak dia kan, Nabi Ismail alaihi salam kan? Yang di mana dia diganggu oleh syaitan kan? Itu yang berlakunya kita kena buat melontar jamrah kan? Jadi kita lontar jamrah tu janganlah kita lontar jamrah tu macam ada syaitan kat depan tu kan. Dia itu sebagai simbolik saja kan. Jangan terlampau ini pekong je betul-betul batu dekat batu yang nak dibaling tu kan. Itu sebagai simbolik je kan. Simbolik 3 jamrah kan. Kita melontar 3 jamrah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni adalah kali saya berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Jadi kalimah ini dibaca. Dan kalau kita tak baca, untuk nak baca Al-Quran boleh tak kita baca kan? Kita nak baca doa ataupun kita nak baca untuk kita berdoa, nak buat apa-apa juga perbuatan-perbuatan yang baik kan? Boleh diguna pakai cuma kenapa dimasukkan di dalam kitab ni? Sebab ada arahan daripada Allah Ta'ala berdasarkan dalil tadi. Tapi kalau kita nak baca doa ataupun kita nak buat satu pekerjaan kan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak ada masalah. Sebab dia sebagai doa. Kita baca tu dulu, kita baca bismillah, ikutilah doa-doa yang lain, tak ada masalah. Cumanya dari sudut tertib untuk kita baca Al-Quran mesti dimulai dengan al-isti'azah, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian diikuti dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita baca bismillah dulu baru isti'azah. Dia kena ikut turutan. Maksudnya ikut tertib. A'udzubillah dan kemudian baru bismillah. Cuma nanti dia ada perbahasan di dalam surah At-Taubah saja.
Yang tidak dibaca bismillah. Sebab surah At-Taubah tidak dimulakan dengan lafaz bismillah. Itu ada perbahasan yang lain. Ada perbahasan yang lain. Okey, antara tujuan kita membaca isti'azah ialah untuk menghindarkan diri dari gangguan syaitan. Ini antara tujuan. Kenapa tujuan dia untuk menghindari daripada gangguan syaitan? Memang itulah lafaz yang kita sebut. Kan? Kalau kita lihat lafaz tu memang dia bukan lafaz-lafaz orang kata macam guna syibih-syibih ataupun guna ayat-ayat ni. Ini memang lafaz yang jelas punya. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Kan? Daripada syaitan yang syaitan. Jadi syaitan tu, kalimah syaitan tu kita sebut betul. Memang di dalam lafaz tu ada. Itu di antara tujuan dia tulis kat sini. Supaya apa? Supaya mudah kita melakukan ibadah kepada Allah. Minta berlindung dengan Allah daripada syaitan supaya mudah untuk melakukan ibadah tanpa gangguan daripada syaitan. Kerana manusia tidak akan terlepas dari gangguan dan godaan syaitan. Ni. Kerana manusia, siapa manusia ni? Kita lah manusia, insan. Manusia, anak cucu Nabi Adam. Yang bergelar manusia ni, al-insan ni kita. Sebab manusia ni tidak terlepas dari gangguan ataupun godaan daripada syaitan. Syaitan ni dia ganggu ni banyak cara. Kan? Banyak cara. Hatta kalau kita dalam ibadah kita pun dia boleh ganggu kita. Kan? Apatah lagi macam saya kata tadi, di luar daripada kita melakukan ibadah. Jadi ibadah ni banyaklah. Merangkumi membaca Al-Quran juga dikira ibadah. Okey. Jadi isti'azah adalah memohon perlindungan Allah dari hasutan syaitan. Hasutan syaitan. Jadi hasutan ni dia banyak kan. Kalau kita kata, kalau dia ganggu kita tu, kita semayang, dah semayang pun dia ganggu lagi. Kan? Allah, imam baca panjangnya. Kan? Kadang dia ganggu gitu pula kan. Kadang terlupa pula dah baca ayat macam mana. Banyak, gangguan tu banyak. Dia fikir lain kan, macam tu kan. Dia gangguan tu dalam solat tu. Jadi, nak tak nak, kita memang kena minta daripada Allah. Minta daripada Allah, daripada gangguan. Jadi gangguan-gangguan ni memang kerja syaitan mengganggu manusia. Tidak dinafikan. Jangan kita kata aku hari ni tak diganggu oleh syaitan. Kadang kalau kita rasa tak diganggu tu sebenarnya kita diganggu sebenarnya. Kan? Hari ni syaitan tak nampak. Sebab apa? Kita tak nampak dia. Kita tak nampak syaitan ni. Tapi dia nampak kita. Itu yang masalah. Kan? Kalau kita nampak dia tu jelas, kita boleh boleh halau siap-siap kan. Tetapi kita tak nampak dia. Dan yang dia cari dulu dekat mana? Hati kita lah. Dia cari. Kan? Dekat bahagian hati tu dulu dia cari dulu. Okey, jadi lafaz dia apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kita tengok sedikit dari sudut bacaan tajwid pada kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, dalam kitab tu ada kan? Kalau kita lihat, ada tulis kan? Jadi dekat sini kita baca satu harakat. Jadi dekat sini dia bermula di pangkal halqum. Sebab dekat situ alif, kemudian perasan tak ada hamzah dekat atas? Kan? Hamzah qata' kan? Jadi dekat pangkal halqum sebab huruf hamzah berada makhraj dekat halqum. Pangkal. Kemudian ain waw mati depan ain waw mati depan Jangan au. Kalau au dua-dua hamzah, a'udzubillah, tak boleh kan? Ataupun a'udzubillah. Kalau nak bunyi Arab sikit dia jadi a'udzubillah kan? Tapi tak kenalah pula. Ain.
Sebab dua huruf ni dia bersebelahan huruf hamzah dan huruf ain. Biasanya kalau tersalah sebut hamzah akan jadi ain, kalau tersalah sebut ain akan jadi hamzah. Jadi kita kena bezakan daripada pangkal naik ke tengah. Cuma dekat situ ain waw dia muncul sikit waw dia jadi mad asli, dua harakat. Yang salah a'udzubillah, dua-dua hamzah. Au. Ataupun dua-dua ain pun salah. Kan? Auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Salahlah Dia Boleh Okey, jadi kita tahu kedudukan A dekat pangkal, ain tu dekat makhraj yang sama cuma dia di bahagian atas sedikit daripada A. Boleh buat latihan insya-Allah. Okey, jadi dua harakat Kemudian zu. Zu tu huruf zal. Makhraj huruf zal kat mana kita belajar dulu? Hujung lidah. Zu. Jangan auzu. Kalau auzu tu huruf zai. Auzu, zu. Keluarkan sedikit hujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah. Auzu, zu. Kalau zu tu berapa harakat? Satu harakat saja sebab dia satu huruf zal depan zu. Kemudian billahi. Billah. Kita tak boleh a'udzu billah. Billah dekat sini kalimah Allah, lafzul jalalah tu dibaca dengan tarqiq, nipis. Sebelum ni kenapa kita baca nipis? Entah. Semua baca nipis, lagi kecil pun saya baca nipis. Nipis lah. Tapi sebab dia kenapa? Sebab billah tu sebelum kalimah Allah tu ba tu baris bawah. Dia sama dengan bismillah. Kan? Kalimah Allah pada kalimah al-isti'azah dan kalimah basmalah dua-duanya dibaca dengan tarqiq, dengan nipis. Kita tak baca a'udzu billahi minasyaitonirrajim, tak kan? Ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca apa? A'udzu billah dengan bismillah. Asbab dia apa? Sebab sebelum kalimah Allah tu baris bawah. Bila kalimah Allah sebelumnya baris bawah, maka kita kena baca nipis. Ini ikut kaedah hukum tajwid. Tapi kalau dia baris atas, kena baca tebal. Dibaca dengan taghlis. Allahu Akbar kan? Kita baca tebal kan? Kita taklah Allahu Akbar kan? Tak sebut macam tu kan? Sebab kita baris atas. Tapi kalau sebelum kalimah Allah itu baris bawah, maka Allah itu dibaca dengan nipis. Jadi kalimah billah ini dibaca dengan nipis. Okey, billahi, billah. Billah tu kena baca dua harakat. Kalau dekat dalam Rusam Usmani, dia tak letak alif kecil. Dia letak terus baris A atas kan. Tapi kalau setengah kalau seni khat kadang dalam ni, kalau kita perasan lah, ada ditulis alif kecil dekat atas lah tu kan. Itu menunjukkan bacaannya dibaca dua harakat ketika wasal. Jadi billahi. Okey, billahi huruf ha pada Allah huruf ha simpul. Berada di pangkal. Billahi. Jangan billahi. Kalau billahi ha pedas. Kan? Kalau billahi ha simpul, ha hujan. Billahi. Satu harakat saja. Minasyai. Okey, minash. Dekat sini minash. Dia masuk alif lam apa di situ? Alif lam syamsiah. Kita jangan baca minal. Sebab dia bukan alif lam qamariyah. Alif lam tu dia dah tak bunyi. Kaedah dia sebab huruf shin tu ada sabdu kan? Tasydid. Jadi huruf shin kita kena sebut berapa kali? 2 kali. Minash syai. Di sini huruf shin siapa ingat? Dia ada satu sifat yang orang lain tak ada. Dia ada shin.
Dia ada tafashi. Kan? Tafashi ni huruf lain tak ada kan? Huruf shin saja ada. Jadi minasyai. Minasyai. Jangan kita sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila minasyaiton jadi huruf sin. Huruf shin dia ada 3 titik. Huruf sin tidak ada titik kan? Jadi minasyaiton. Jadi kalau kita sebut tersilap tu syaitan kata, sebut nama aku pun salah. Jadi tak makbul doa kita. Jadi syai, kita sebut betul-betul minasyai. Okey, syai dekat situ lin dia baca lembut. Syai. Ya mati sebelumnya baris atas. Syai. Okey, kemudian di sini ton. Huruf ta ke huruf ta? Huruf ta ke huruf ta di situ? Huruf ta. Kalau kita tukar kepada ta, dia jadi jadi apa? Syaitan kan? Ada satu kedai kat KL tu apa? Pasar raya apa? Apa? Allah Alam, saya tak tahu. Itu nama kan? Nama kan? Aistan. Saya tengok apa pelik tu sebut dia. Tapi tak tahulah, itu mungkin dia ada sejarah dia kan. Dia gedung apa? Pasar raya baju itu pasar raya apa kan. Jadi tapi itu tak ada kaitan kot dengan ni kan. Jadi syaitan ni kalau kita lihat huruf ta tu dibaca dengan tinggi. Huruf isti'la. Dia tak baca rendah. Kalau rendah jadi syaitan. Syaitan. Okey, tapi jangan kita masuk nun sebab kita wasal. Perasan tak ada dekat situ? Cuba tengok. Cuba tengok dekat situ. Dia ada alif kecil. Dia ada alif kecil. Jadi dekat sini huruf ta ni kita kena sebut berapa harakat? Dua. Kalau bukan Rusam Usmani ataupun dalam kitab ataupun dalam kalau surah-surah lah, dalam surah Yasin tidak menggunakan kaedah Rusam Usmani digunakan majid, dia aja shin ya ta alif. Kalau kita perasan kan? Tapi sebutannya 2 harakat juga Tapi kadang dalam Quran Rusam Usmani macam yang tertulis tu dalam kitab. Dia letakkan alif kecil. Jadi di sini bacaannya 2 harakat. Minasyaitonir. Syaitonir. Jadi ton ni kalau kita je dia kena sebut tebal, tinggi. Sebutan huruf yang tinggi. Isti'la. Kalau kita rendahkan istifal jadi huruf ta. Syaitan. Tak boleh lah. Syaitanir rajim kan. Tak sedap, kurang sedap lah. Tak garang sikit kan. Syaitan. Tu yang Ahmad Nisfu cakap kan. Apa yang kau merepek ni? Kan? Dia marah kan. Tu berjalan lapuk kan. Syaitan disebut kan. Jadi di sini syaitanir. Okey, nir dekat situ sekali lagi kita jumpa alif lam syamsiah. Pada apa kalimah rajim tu kan. Syaitanir ra. Huruf ra kita sebut berapa kali? 2 kali sebab ada sabdu. Okey, syaitanir ra. Okey, nir yang pertama kita nipis, ra yang kedua kita kena baca tebal. Tafkhim. Nir ra rajim. Okey, jim ni kalau kita waqaf dia jadi mad arid li sukun. Dia jadi mad arid li sukun Dia sama dengan bismillah. Bila kita waqaf rajim, ji kita bunyikan dulu panjang. Baru kita merapatkan bibir mim tu. Rajim. Jangan kita buang huruf ya. Maksud saya kita buang huruf ya macam mana? Jim mim mati bawah jim. Kan? Syaitanir rajim. Tu tersilap. Tersilap apa? Maksudnya kita tak sebutkan ya. Ni yang salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi bila jim mim mati bawah jim.
huruf ya tu kita tinggal. Ini biasa berlaku kesilapan kalau di dalam hukum mad arid li sukun. Okey? Kita kena a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Ji kan bunyikan dulu panjang tu Jim. Sebab tu mad arid li sukun dia boleh baca 6, 4 ataupun 2 harakat lah Biasanya 6 atau 4 lah kalau kita baca tartil kan. Rajim. Jangan rajim. Jangan kita ambil mim terus. Kita ambil ya dulu kalau kita nak waqaf lah. Dia sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jadi kedudukannya sama. Beza pada isti'azah dengan basmalah, hujung tu rajim dengan rahim. Apa beza dia? Cuba tengok. Kalau rahim tak adalah dekat sini kan? Cuma dekat sebelah tu. Bezanya pada huruf jim dan huruf ha. Jangan kita tersilap. Jangan kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrahim. Hati-hati. Dan jangan pula kita tersebut bismillahirrahmanirrahim. Kalimah tu lebih kurang Bezanya ada titik dengan tak ada titik je. Jangan tertukar. Jangan tertukar. Tapi insya-Allah kot, tak kot sebab kita lagi kecil lagi kita dah baca kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dari sudut tulisan, hati-hati kalau kita tulis. Sebab tu pentingnya titik. Allah yarham Tan Sri Pramli dah ajar kan. Titik ni penting. Kan? Hang tuah kan. Tukar ta kepada ba jadi lain kan. Jadi titik ni sangat penting di dalam ayat Al-Quran Sebab tukarnya titik akan bertukarnya kalimah. Rajim dengan rahim. Kalau dari sudut tulisan sama. Cumanya rajim ada titik jim, rahim tidak ada titik. Jadi kita rasanya dah semua hafal kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat rajim tu Jadi itulah lafaz pada kalimah al-isti'azah iaitu isti'azah tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, sama-sama kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, 1 2 3. Okey, itulah kalimah yang dinamakan apa? Al-isti'azah. Jangan tersalah sebut. Jangan sebut ustazah. Saya ada belajar saya dia kata, "Ustaz, hari ni kita belajar kalimah ustazah." Saya kata, "Kalimah apa kalimah ustazah?" Rupanya al-isti'azah. Dia tersilap sebut kan, tapi lebih kurang bunyinya kan al-isti'azah kan. Cuma ni al-isti'azah ataupun at-ta'awuz Jadi bila kita kata kalimah a'udzubillahi minasyaitan ni nama dia apa? Al-isti'azah ataupun at-ta'awuz. Jadi tak ada masalah lah. Biasanya kita panggil a'udzubillah aja kan. Kenapa tak baca a'udzubillah kan? Sebab kita sinonim begitu biasanya masyarakat kita kan. Surah Fatihah kadang kita tak sebut surah Fatihah. Kita panggil surah Alhamdulillah kan. Surah Al-Fil, Alam Tarakai. Biasa kita ambil kepala ayat tu. Ambil kepala ayat tu. Jadi Qul huwallahu ahad, surah Qul huwallah. Dia surah Al-Ikhlas kan. Qul huwallah. Jadi masing-masing ayat atau kalimah tu dia ada namanya yang tersendiri. Jadi itulah di antara perbincangan ataupun kalau kita kata hukum dan cara al-isti'azah bacaannya. Jadi nanti akan datang kita sambung lagi pada bahagian yang seterusnya Dah masuk je? Belum Berapa minit lagi? Okey. Sikit masuk dekat sebelah tu, cara membaca tu. Ada 4 minit lagi kita ambil sikit. Okey, cara membaca al-isti'azah ataupun at-ta'awuz ni. Okey. Cara membaca dia tadi kita dah tahu dah kalimah dia Cara ni maksudnya macam mana kita nak baca dia di sini yang dimaksudkan cara ni terdapat 4 cara membaca isti'azah. Maksud 4 cara, 2 cara dengan suara yang nyaring. Suara nyaring ni suara kuat yang dipanggil jahri.
Kita baca kuat kan? Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sebut, kita dengar, orang yang lain pun boleh dengar. Okay. Maka dia dibaca dekat mana? Dibaca dalam majlis seperti majlis tilawatul Quran. Macam bau-bau ni kan? Majlis tilawatul Quran kan? Di Johor kan? Jadi semua qari yang baca tu, kalau kita lihat, dia nak mulakan bacaan, semua dia baca al-isti'azah kan? Dia dengar, hakim dengar, kita pun semua dengar kalau kita dengar dia baca. Sebab dia mulakan bacaan dengan baca al-isti'azah. Okay? Dan juga majlis keagamaan dan semasa belajar. Semasa belajar kita baca kuat-kuat kan? Kita baca kuat tu boleh, tak ada masalah. Jadi ini dua cara tu boleh. Kita guna baca isti'azah ni dengan nyaring, dengan bacaan kuat. Ataupun kita nak baca doa kan? Kita nak doa dalam majlis tahlil ke kan, ramai kan, jadi imam pun baca auzubillahi minasyaitonirrajim, jadi dia baca kuat. Yang membaca pun dia dengar, dia baca, dan orang yang mendengar pun dengar apa yang dibaca. Kemudian dua cara dengan suara perlahan, yakni dengan sirri. Suara perlahan ni hanya dia je dengar, hanya dia saja yang dengar, dia baca. Apa dia? Dibaca dalam solat dan seorang diri. Dalam solat kita baca sebelum kita nak baca Fatihah kan? Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim kan? Jadi sebelum tu sunat kita baca auzubillah at-ta'awuz. Tapi baca dengan perlahan, sirri dipanggil ataupun seorang diri. Jadi seorang diri ni kita baca sendirilah. Sama ada kita nak baca Quran tu sendiri ke, ataupun kita nak doa sendiri ke, kita baca dengan perlahan. Okey, jadi jika isti'azah telah dibaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan oleh orang pertama dalam majlis membaca Al-Quran secara bergilir-gilir, seperti majlis tadarus Al-Quran atau majlis khatam Al-Quran, maka pembaca-pembaca yang berikutnya harus membaca secara perlahan. Ini kalau majlis tadarus lah, ramai kan, kita bagi katakan 5 orang tu keliling kan, jadi orang pertama dah baca kuat kan, katakan surah Al-Baqarah tu kan panjang, maka dibagi satu muka, jadi orang kedua tu memadai dengan baca perlahan. Itu yang terkaedah lah. Ataupun kita baca sendiri, contohnya lah kan, kita baca surah tu panjang, tiba-tiba ada telefon bunyi kan, ada telefon, kita pun jawab sekejap. Ada sahabat kita telefon dalam beberapa second, tak sampai seminit ke 30 saat ke kan, tapi lepas tu kita nak sambung balik baca ayat yang tadi, nak sambung, memadai kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim dan teruskan bacaan. Jadi kita tak terus baca, kita baca balik auzubillah. Itu di antaralah cara membaca al-isti'azah, sama ada kuat ataupun perlahan, dan cara membaca ketika di dalam tadarus. Wallahu alam. InsyaAllah akan datang kita sambung cara membaca isti'azah dengan basmalah dan awal surah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita sampai sini. Akan datang kita sambung insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.